Tidak mengejutkan, Iran dan Amerika Syarikat memberikan kenyataan yang bertentangan mengenai apa yang sedang berlaku di Geneva dan rundingan tersebut. Apa maksudnya ini, Mark? Ia bermaksud terdapat jurang yang besar, Ruti Bloom. Ia bermaksud bahawa pihak Amerika mengatakan ada perkara yang mereka mahu dikeluarkan daripada rundingan ini, manakala pihak Iran pula mengatakan ada perkara yang mereka mahu dikeluarkan daripada rundingan ini. Dan jika kita ambil kata-kata mereka secara langsung, jika kita benar-benar dengar apa yang pihak-pihak ini katakan, peluang untuk perkara ini berjaya adalah sangat rendah. Ia bergantung kepada maksud anda tentang kejayaan. Kerana bagi saya, kejayaan adalah apabila Amerika Syarikat mengakui bahawa Iran langsung tidak berniat untuk mengalah atau menyerahkan apa-apa. Dan sebelum ini, Iran sedang kalah dalam peperangan. Sekarang, mereka rasa mereka sedang memenangi peperangan itu. Jadi bagi saya, berjaya bermaksud rundingan itu gagal. Gagal, apapun maksudnya. Dan bahawa Presiden Trump kembali kepada pilihan ketenteraan kerana itulah antara pilihan yang tinggal untuk beliau atau juga pilihan ekonomi. Jadi saya mempunyai perspektif yang berbeza. Bagi saya, kejayaan sangat jelas. Bagi saya, kejayaan ialah program nuklear Iran berakhir sekali dan untuk selamanya. Tiada alasan, tiada pengecualian. Ia benar-benar sudah berakhir. Dan itu bermakna mesti ada dua elemen. Pertama, uranium yang sudah diperkaya tinggi yang berada di Iran, apa yang Presiden Trump panggil sebagai debu nuklear, mesti dikeluarkan dari Iran. Ia mesti dibawa keluar dari Iran. Dan yang kedua, Iran tidak boleh mempunyai keupayaan untuk memperkayakan lebih banyak uranium kerana jika tidak, anda hanya kembali ke titik permulaan. Sekarang, ini adalah perkara yang telah dikatakan oleh Presiden Trump. Ini juga adalah perkara yang telah dikatakan oleh Perdana Menteri Netanyahu. Dan teka apa? Ini juga adalah perkara yang telah dikatakan oleh Naib Presiden Vance. Persoalannya ialah, bolehkah ini dilakukan melalui cara diplomatik? Kami berdua berada di sini di persidangan dasar JNS, sidang kemuncak di Waldorf Astoria di Jerusalem. Kami dengar Perdana Menteri Netanyahu berkata di sini pada malam Ahad, beliau mengulangi. Beliau berkata Iran tidak akan mendapat senjata nuklear. Beliau berkata secara diplomatik atau ketenteraan, mereka tidak akan mendapat senjata. Beliau berkata, dan maksud beliau ialah, tidak kira apa yang Amerika Syarikat lakukan, pada akhirnya, beliau tidak akan membenarkannya demi melindungi rakyatnya dan Israel. Beliau bercakap tentang kepentingan Israel, betul? Sekarang, inilah masalahnya. Masalah kita ialah Naib Presiden bukan saja Naib Presiden J.D. Vance, kerana sejujurnya, beliau tidak akan melakukan apa-apa tanpa kebenaran Presiden Trump. Mustahil. Memang benar bahawa Trump pernah berseluruh bahawa jika perkara ini gagal, beliau akan menyalahkan Vance. Anda tahu, Vance akan mendapat pujian jika mereka berjaya. Dia akan dipersalahkan jika mereka gagal. Tapi inilah masalahnya. Awak kata, mereka cakap tiada senjata nuklear, tiada debu nuklear. Betul ke? Dan J.D. Vance kata, malah Presiden Trump pun kata. Dan kemudian tentang peluru berpandu balistik. Dia kata, Arab Saudi pun ada peluru berpandu balistik. Dan tak adil untuk mendesak supaya Iran tak ada peluru berpandu balistik. Dan kemudian mereka juga kata, bila saya kata mereka, maksud saya Trump dan Vance, silih berganti cakap macam, sedikit pengayaan uranium dibenarkan, yang sebenarnya bertentangan dengan kata tiada langsung dan mendapatkan semua debu nuklear. Selain itu, Ron Dermer, bekas Menteri Hal Ehwal Strategik Israel, yang telah menghabiskan bertahun-tahun di Washington sebagai duta Israel ke Amerika Syarikat. Dan seorang penasihat yang sangat-sangat rapat kepada Perdana Menteri Netanyahu selama bertahun-tahun, baru-baru ini berkata bahawa sebenarnya ancaman dari Republik Islam telah begitu berkurangan dan uranium berada sangat dalam di bawah tanah, sehingga pada dasarnya, dan kita, Amerika Syarikat dan Israel, telah begitu banyak mengurangkan semua keupayaan. Mereka telah memaksa tentera laut yang memang benar dan kepimpinan dan sebagainya bahawa sebenarnya ia bukan lagi satu ancaman kewujudan. Jadi saya menganggap semua kenyataan ini membimbangkan. Dan bukannya kerana saya fikir Dermer silap. Pasti saya tidak mempunyai lebih banyak maklumat daripada beliau. Apa yang membimbangkan ialah sikap cuba mengubah sedikit demi sedikit apa yang telah kami katakan. Tiada senjata nuklear, tiada peluru berpandu balistik, tiada proksi, dan tiada rejim Republik Islam.
Jadi anda tahu, saya sangat risau kerana apabila anda mula berbuat begitu dengan para jihadis global ini, apa yang anda lakukan hanyalah menggalakkan mereka, memberi mereka lebih keyakinan. Dan itulah sebabnya mereka berkata, tidak, maaf, anda sedar bahawa kami, Amerika Syarikat dan Israel, sedang memenangi perang ini dan ia sebenarnya akan selesai tidak lama lagi. Anda tahu bagaimana orang Amerika ini suka berkata, kami tidak suka perang yang berpanjangan ini. Ini bukan perang yang berpanjangan. Ini adalah perang yang singkat dan ia akan menjadi lebih singkat jika kita tidak sentiasa mengadakan gencatan senjata yang panjang yang membolehkan rejim itu berkata kepada diri mereka sendiri, "Hei, kami tidak peduli berapa ramai pemimpin yang kamu bunuh, kami masih di sini." Jadi saya ingin memberi respon kepada beberapa perkara yang anda katakan. Pertama sekali tentang J.D. Vance naik presiden. Ada sesetengah orang menjadikan beliau sebagai momok. Dan ia mengingatkan saya kepada ketika kita ada rundingan tebusan dan Witkoff yang menguruskannya. Dan ada beberapa rakyat Israel menjadikan beliau sebagai momok sehingga beliau, menjadi jurucakap Hamas. Dan anda berkata dengan betul, semua pegawai kanan pentadbiran ini bercakap bagi pihak presiden dan bagi pihak pentadbiran. Dan akhirnya, jika anda tidak berpuas hati dengan apa yang dikatakan oleh J.D. Vance, anda sepatutnya tidak berpuas hati dengan Trump. Dia adalah orang bawahan presiden. Dia berkhidmat atas kehendak presiden, betul? Jadi saya rasa perkara itu perlu sangat jelas. Perkara kedua yang saya ingin katakan. Anda kata tiada siapa bercakap tentang peluru berpandu balistik dan anda betul. Dan anda juga boleh kata tiada siapa bercakap tentang proksi dan anda juga betul. Dan anda akan kata nampaknya perubahan rejim di Iran telah diletakkan, anda tahu, dalam almari atau dibekukan. Tiada siapa bercakap tentangnya pada masa ini dan anda juga betul. Saya berhujah dan anda tidak perlu setuju dengan saya, Ruthie, tetapi saya akan berhujah bahawa satu-satunya isu penting jika anda mengutamakan semuanya penting. Saya mahu semua isu itu diselesaikan. Saya sangat ingin melihat rejim itu tumbang. Saya sangat ingin melihat Iran menyerahkan peluru berpandu balistiknya. Saya sangat ingin melihat berakhirnya tentera proksi Iran di Yaman, di Gaza, di Lubnan. Saya mahu melihat semua itu. Tetapi satu perkara yang perlu dilakukan oleh orang dasar apabila kita telah membincangkan perkara ini sebelum ini, penggubal dasar perlu menetapkan keutamaan. Dan tiada keraguan dalam fikiran saya, isu nuklear adalah isu nombor satu. Dan jika anda berjaya menyelesaikan isu nuklear, sama ada melalui cara ketenteraan atau cara diplomatik, itu akan mengatasi segala-galanya. Dan jika anda boleh melakukannya, saya rasa itu adalah perkara yang baik. Seperti yang dikatakan oleh orang Yahudi pada malam Seder, Dayenu. Itu sudah memadai. Tetapi satu perkara terakhir, apa yang anda katakan itu betul, walaupun jika esok perkara ini berakhir dengan cara yang buruk. Katakanlah, dan saya tidak percaya ia akan berlaku, tetapi katakanlah pentadbiran Trump melakukan Obama B, betul? Kita dapat satu lagi perjanjian lucu yang hanya menangguhkan masalah. Dan kemudian anda tahu, saya juga akan katakan, kemudian Ruthie Bloom, dan saya akan katakan kepada para pendengar dan penonton kita, segala yang telah berlaku dalam 40 hari terakhir di mana rejim Iran telah dipenggal, di mana anda telah menyingkirkan satu siri kepimpinan tertinggi dari pemimpin tertinggi Ayatollah Khamenei hingga ke pemimpin tentera dan pengawal revolusi. Anda telah memenggal rejim itu. Anda telah menyingkirkan saintis nuklear mereka. Anda telah memusnahkan program nuklear mereka. Ya, anda benar-benar telah melemahkan mereka. Kami dengar bahawa jika sebelum ini mereka hanya beberapa minggu atau bulan sahaja lagi untuk memiliki bom, kini mereka memerlukan 3 tahun. Jauh dari memiliki bom nuklear, yang merupakan perubahan besar. Dan jika anda kira 3 tahun itu hanya bermula selepas Presiden Trump tamatkan tempoh jawatannya, maka mereka 5 tahun lagi dari memiliki bom nuklear. Anda telah menyerang program peluru berpandu mereka dengan hebat. Anda belum menghapuskannya sepenuhnya. Tetapi anda telah menyerang program itu dengan teruk. Anda telah memusnahkan keupayaan mereka untuk membina lebih banyak peluru berpandu. Anda benar-benar menyerang mereka dengan hebat dalam isu itu. Anda juga telah menyerang proksi mereka dengan hebat. Hamas bukan lagi seperti Hamas yang dahulu. Hizbullah juga bukan lagi seperti Hizbullah yang dahulu. Mereka masih wujud. Tetapi mereka hanyalah sebahagian kecil daripada kekuatan yang mereka miliki dahulu. Jadi walaupun jika ini tidak berakhir dengan baik, maksudnya, walaupun Presiden Trump memilih untuk membuat perjanjian seperti Obama, lebih atau kurang, yang saya harap dan percaya beliau tidak akan lakukan. Tetapi walaupun dalam senario paling buruk itu, kita masih jauh lebih baik sebagai rakyat Israel dan sebagai sebahagian daripada dunia barat berbanding sebelum semua ini bermula.
Baiklah, jadi pertama sekali izinkan saya jelaskan bahwa karena Presiden Trump sering membuat hantaran di Truth Social dan juga banyak, dan beliau kadang-kadang mengatakan perkara yang bercanggah. Jadi, tidak benar bahwa peluru berpandu balistik tidak disebutkan. Beliau hanya menyebut bahwa mungkin Iran boleh menyimpan beberapa peluru berpandu balistik. Betul. Kedua, beliau sebenarnya telah memuat naik sesuatu di Truth Social mengenai proksi. Mereka tidak boleh mempunyai proksi. Beliau terus-menerus mengatakan perkara yang bercanggah. Dan awak betul, kita lebih selamat daripada sebelum ini. Tetapi dalam beberapa cara, ia lebih teruk. Dan saya akan beritahu kenapa saya rasa ia lebih teruk. Apabila Presiden Obama mempunyai agenda untuk melemahkan Amerika Syarikat, melemahkan Barat, untuk memuaskan hati musuh. Dia sudah nyatakan sejak awal lagi. Dia seorang pengikut Saul Alinsky. Anda tahu, Anda musnahkan Amerika dari dalam. Dia juga berkata, Anda tahu, Amerika tidak lebih hebat daripada negara lain. Dia mempunyai agenda dan perjanjiannya dengan Republik Islam adalah sebahagian daripada agenda itu. Jadi, ia adalah konsisten dan selari. Presiden Trump sebaliknya berkata sebaliknya. Dia membatalkan perjanjian itu. Dia berkata, tidak. Mereka bukan sahaja tidak boleh memiliki senjata nuklir, dia berkata mereka tidak boleh menjadi kuasa jahat di dunia. Dia telah berkata tentang Iran sejak tahun 1980-an, malah sebelum dia menceburi politik. Jadi inilah masalahnya. Sejak terdapat tindakan ketenteraan, sangat berjaya. Saya akan katakan lebih-lebih lagi di pihak Israel. Saya tahu bahwa Trump suka mengambil kredit untuknya, tetapi bahkan perang 12 hari itu, maksud saya sebenarnya Israel yang melakukan kerja keras dan Amerika Syarikat hanya masuk campur. Bukan saya mahu memperkecilkan pencapaian Amerika Syarikat, sama sekali tidak. Saya cuma nak katakan Israel yang lakukan, supaya orang Amerika, terutamanya golongan Groyper, yang kata Israel membiarkan askar Amerika mati atau perkara-perkara mengarut seperti itu tidak benar. Tapi dengan semua itu, kemudian nak kata, baiklah, sekarang kita akan berunding. Apa yang awak buat sebenarnya lebih teruk daripada apa yang Obama lakukan sebab awak menggalakkan mereka. Apa yang awak katakan ialah, awak meletakkan mereka setaraf dengan Amerika Syarikat. Mereka sedang kalah. Mereka sepatutnya memohon untuk berdamai, bukannya teruskan. Memang betul, Trump asyik kata, baiklah kalau kamu tak nak datang. Mereka asyik kata, mereka merayu untuk berbincang dengan kami. Tapi sebenarnya, mesej yang dia sampaikan ialah dia yang merayu untuk berbincang dengan mereka. Dan itu sebab kita memang tahu dari awal dia tak suka tindakan ketenteraan. Tak mengapa. Kalau majoriti rakyat Amerika tak suka tindakan ketenteraan, memang Presiden sepatutnya ikut kehendak rakyatnya, itu memang betul. Siapa yang suka? Awak fikir saya suka tindakan ketenteraan bila anak saya sendiri pakai uniform? Sudah tentu tidak. Jadi kadang-kadang memang tiada pilihan dan Trump mengakui perkara itu dan teruskan juga. Jika awak kemudian tinggalkan medan itu sekarang, selepas semua yang telah dilakukan, selepas semua pencapaian itu, sebenarnya mesej yang awak sampaikan ialah ia tidak penting. Golongan Islamis ini juga, mereka tidak menganggapnya sebagai kekalahan jika ada sedikit pun daripada mana-mana program mereka yang masih wujud. Dan itu juga benar bagi kita. Jadi walaupun kita lebih selamat dalam jangka masa pendek, maksud saya untuk apa yang berlaku, walaupun maaf, penduduk di utara Israel tidak selamat. Mereka sedang dibedil. Dan sementara kita membincangkannya, saya hanya ingin katakan bahwa mesej-mesej yang keluar daripada perbincangan antara Israel dan Lubnan. Israel tidak terlibat dalam rundingan Iran-AS. Tetapi Israel dan Lubnan sedang berbincang. Dan pegawai rasmi AES merujuk kepada apa yang sedang berlaku sebagai kitaran keganasan antara Hizbullah dan Israel. Maaf, itu tidak masuk akal. Ia bukan kitaran keganasan. Ia adalah musuh yang menyerang rakyat Israel yang tidak bersalah dan askar-askar yang tidak bersalah. Mereka adalah kumpulan pengganas. Mereka sangat kejam. Jika mereka dapat apa yang mereka mahu, mereka akan membuat pembunuhan beramai-ramai oleh Hamas pada 7 Oktober. Kelihatan seperti permainan kanak-kanak. Jadi awak memang 100% betul. Maafkan saya, Hizbullah sangat kejam. Musuh yang kejam dan ganas. Dan mereka langsung tidak akan teragak-agak untuk membunuh setiap orang Israel.
Baiklah, jangan ada sebarang ilusi. Tetapi apakah realiti di lapangan? Israel menguasai sebahagian besar selatan Lebanon. Kami telah mewujudkan zon penampan keselamatan di mana askar-askar kami sedang bertahan, di mana mereka sedang memusnahkan infrastruktur Hizbullah. Dan kami menerima laporan setiap hari sesuatu yang baru tentang terowong Hizbullah, kubu Hizbullah, pusat arahan dan kawalan bawah tanah. Mereka sedang membina di Lebanon, di selatan Lebanon, terutamanya infrastruktur ketenteraan untuk menyerang kami. Dan Israel hari ini, semasa kita bercakap, mengawal sebahagian besar kawasan itu dan kami sedang membongkarnya. Dan segala yang saya faham dan melainkan saya akan sangat terkejut di sini, perjanjian gencatan senjata bermaksud bahawa Israel dan Hizbullah, kami sedang mengurangkan tahap tembakan kami. Tetapi kami akan kekal di tempat kami berada. Dan kami akan terus membongkar di kawasan di mana kami mengawal sebahagian besar selatan Lebanon. Kami akan terus membongkar mesin ketenteraan Hizbullah dalam kerangka gencatan senjata dengan Iran. Dan jika Hizbullah cuba bolayim, dalam kerangka itu, apa yang saya katakan di sini adalah jelas. Israel boleh terus melakukan apa yang kami lakukan di selatan Lebanon. Dan jika Hizbullah menyerang kami, kami akan bertindak balas. Gencatan senjata ini bukan gencatan senjata sehala. Sekarang, memang benar bahawa Presiden Trump telah meminta Israel untuk menahan diri sedikit di bahagian lain Lebanon yang bagi Israel adalah, anda tahu, satu had ke atas tindakan balas kami terhadap Hezbollah. Saya rasa jika mereka melakukan provokasi yang sangat serius, kami akan mempunyai justifikasi untuk, anda tahu, meningkatkan tindakan kami. Tetapi dalam kerangka peraturan permainan, di mana kami berada, kami boleh mempertahankan diri. Kami boleh membalas apabila mereka menyerang kami. Dan sementara itu, kami sedang membongkar mesin ketenteraan Hizbullah, mesin keganasan di seluruh selatan Lebanon di kawasan luas yang kami kawal itu. Anda tahu, itu bukanlah pengakhiran dunia. Itu bukan sesuatu yang perlu anda risaukan sehingga menarik rambut dan mengatakan ini adalah situasi yang teruk. Ia boleh jadi lebih baik. Tetapi seperti yang saya pernah katakan kepada anda sebelum ini, jangan biarkan yang baik menghalang yang sempurna. Oke, maksud Anda, jangan biarkan yang sempurna menghalang yang baik, betul? Saya tahu ia memang selalu mengelirukan, tapi di sini biar saya cakap sesuatu. Saya tahu Anda kata kita jadikan J.D. Vance sebagai orang jahat, memang patut pun. Dan biar saya beritahu Anda sesuatu. Dan biar saya beritahu Anda tentang beberapa kenyataan berkaitan dengan apa yang Anda baru sebut tentang Lebanon dan Hizbullah. Presiden Trump, saya rasa semalam hingga sekarang kita berada di persidangan. Hari ini, hari Selasa. Selasa 23 Jun. Betul tak? Betul. Saya akan semak. Dan ia penting untuk dinyatakan kerana Presiden Trump berkata perkara yang berbeza pada hari-hari tertentu. Apa yang beliau katakan semalam ditanya dalam satu sidang media. Beliau berkata, Anda tahu bahawa Perdana Menteri Netanyahu mengatakan bahawa Israel akan kekal di selatan Lebanon di kawasan yang didudukinya kerana rejim Iran menuntut sebagai sebahagian daripada rundingannya dengan AS supaya Israel menarik balik setiap askar terakhir dari Lebanon. Bukan sekadar jangan tembak, tetapi keluar dari situ, okey? Sebenarnya, kerajaan Lebanon juga menuntut perkara yang sama. Walaupun kita sedang membantu mereka menewaskan Hezbollah, tetapi itu isu lain buat masa ini. Presiden Trump berkata kepada wartawan, kepada siapa beliau berkata begitu tentang Netanyahu? Dan wartawan itu berkata, beliau mengatakannya secara terbuka. Beliau memang mengatakannya. Sebenarnya, beliau juga mengatakannya di persidangan ini. Beliau mengatakannya secara terbuka. Jadi, respon Trump adalah, baiklah, kita akan lihat nanti. Saya menyelesaikan masalah. Saya tidak mencipta masalah. Saya akan uruskannya. Baiklah, itu yang dia katakan semalam. Dengan kata lain, betul ke? Bibi kata begitu? Kita akan lihat nanti. Itu satu. Nombor dua, beberapa hari lepas, minggu lepas, J.D. Vance kata, Israel adalah sebuah negara kecil. Kamu 9 juta orang. Jangan fikir kamu boleh membunuh untuk selesaikan setiap masalah. Berani betul dia cakap benda yang jijik dan keji macam tu. Dan dia juga telah berkata banyak perkara lain seperti itu. Jadi kemudian Trump berkata, saya beritahu Bibi, hentikan pengeboman semua bangunan itu. Bangunan? Dia kata bukan hanya pengganas dalam bangunan-bangunan itu. Jadi jangan beritahu saya, Anda tahu. Jangan biarkan yang sempurna menghalang yang baik. Ini bukan baik. Saya bukan bercakap tentang yang sempurna.
Saya bercakap tentang dan saya akan katakan, ini adalah persidangan yang penuh dengan orang yang sebenarnya, bukan semua, tetapi sebenarnya sangat pro-Trump. Sangat. Dan ramai orang yang bercakap dengan saya di persidangan ini sangat kecewa, sangat risau. Semua sangat marah kepada JD Vance. Dan kenapa begitu? Karena Anda kata semua orang yang bekerja untuk Trump itu adalah dasar beliau. Ya, dan Anda tahu apa? Setiausaha negara Marco Rubio tidak bersetuju dengan perkara itu. Begitu juga Setiausaha Perang Pete Hegseth tidak bersetuju dengan perkara itu. Dan begitu juga Ketua CIA Ratcliffe tidak bersetuju dengan dasar-dasar tersebut. Dan itulah sebabnya mereka diarahkan untuk berdiam diri atau mereka akan menghadapi masalah besar. Jadi maafkan saya kerana berkata, Anda tahu, tidak. Mereka semua hanya mengikut arahan Trump. Dan kita pun, arahan Trump sentiasa berubah setiap kali dia tweet sesuatu. Dan saya hanya ingin katakan, askar-askar kita di Lubnan berseloroh dengan sedih kerana nyawa mereka dalam bahaya dan ramai antara mereka terbunuh. Telah berkata, mereka memanggil ini sebagai pertempuran trampolin. Trump tweet naik, turun, tembak, jangan tembak. Mereka melaporkan bahwa begitulah perasaan mereka. Bukanlah itu benar sepenuhnya. Memang benar mereka ada senjata. Saya tahu awak kata mereka bukan sasaran mudah, tapi mereka bergurau dengan mengatakan situasi itu seperti trampolin. Trump kata begini, Trump kata begitu, oke? Dan itu membimbangkan. Jadi boleh saya beritahu awak, askar-askar dan saya sendiri pernah jadi askar tempur di Lubnan. Bukan dalam dekad terakhir, tapi zaman dahulu. Dan saya tahu apa itu humor gelap askar, dan itu adalah cara untuk menghadapi krisis. Betul. Tetapi hakikatnya, kita telah mewujudkan zon penampan keselamatan di Lubnan, di Syria, dan di Gaza. Dan zon penampan keselamatan itu berkhidmat untuk kepentingan negara Israel. Ya. Dan mereka menjauhkan musuh dari komuniti awam kita. Dan maksud saya, kita kena faham tugas tentera adalah untuk melindungi rakyat kita, betul? Jadi kalau mereka berada di Lubnan, kalau mereka di selatan Syria, kalau mereka di Gaza, mereka sedang berdepan dengan ancaman pengganas. Anda boleh kata di Gaza, Israel ada keupayaan di Gaza untuk masuk ke sana dan bersihkan semuanya. Tetapi disebabkan oleh pelbagai pemahaman strategik, kini kita mengawal, maafkan saya, 60% daripada Gaza. Dan baki 40% buat masa ini, kita tinggalkan. Di Syria, kita ada orang baharu ini. Awak panggil dia pengganas bertali leher, ya? Ya. Lelaki yang datang dari Al-Qaeda, ISIS dan Al-Qaeda. Dia yang mengendalikan negara Syria. Dia berlagak baik. Dia senyum pada Presiden Trump, ya? Di Israel, kami tahu siapa dia sebenarnya. Namun begitu, kami tidak masuk ke Damsyik. Kami mengawal kawasan keselamatan di selatan Lubnan, di selatan Syria. Di selatan Lubnan, sama juga, betul? Dan sebab itu saya kata sekali lagi, adakah terdapat had yang kami tetapkan sendiri? Adakah terdapat had terhadap apa yang kita lakukan kerana realiti strategik, kerana hubungan kita dengan Amerika? Sekarang, di sini saya ingin katakan sesuatu. Hubungan kita dengan Amerika Syarikat adalah hubungan yang paling penting bagi Israel. Dan hubungan antara Perdana Menteri Israel dan Presiden Amerika ialah hubungan yang penting untuk keselamatan negara Israel. Dan saya ingin katakan kepada anda bahawa walaupun ia sukar dan bertentangan dengan pendapat umum Israel, Perdana Menteri tidak semestinya melakukan perkara yang salah. Apabila beliau berkata, baiklah Presiden Trump, ini sukar, tetapi dalam keadaan ini, saya boleh bersetuju untuk melakukan apa yang anda minta saya lakukan. Kita kena ingat, betul? Dan mari kita berterus terang, Israel mempunyai kawan di dunia ini. Orang India, Modi di India, kawan baik Israel, betul? Kita ada kawan baik lain di dunia. Kita ada kawan di Eropah, percaya atau tidak? Dan Amerika Latin. Dan Amerika Latin, ya, kita ada kawan baru di Amerika Latin selepas pilihan raya di Colombia. Ya, kita ada kawan, tapi tiada siapa yang boleh menggantikan Amerika Syarikat. Dan ini penting, seperti dalam mana-mana hubungan. Anda tahu, seorang suami dan isteri. Bukan setiap kali isteri mahu melawat keluarga mentua, suami akan gembira. Tapi anda lakukan juga sebagai sebahagian daripada hubungan itu. Dan saya rasa adalah kewajipan Perdana Menteri untuk ingat bahawa Presiden Trump adalah seorang kawan. Dan saya cuma nak sebut secara ringkas, mengiktiraf Baitul Maqdis sebagai ibu negara Israel. Memindahkan kedutaan ke sini.
Mengiktiraf Bukit Golan telah diiktiraf sebagai wilayah kedaulatan Israel, menaik taraf hubungan keselamatan dan strategik antara kedua-dua negara. Saya boleh teruskan lagi. Perjanjian Abraham. Trump telah menjadi seorang kawan dan membuktikan dirinya sebagai seorang kawan. Jadi saya rasa jika kita meminta Netanyahu melakukan sesuatu yang sukar untuk Israel, kita boleh, dalam batas yang munasabah, lakukan apa yang kita mampu untuk bekerjasama dengan Presiden. Beliau akan menjadi Presiden untuk 2 tahun lebih yang akan datang. Dan kita mempunyai kepentingan untuk menjalin hubungan sebaik mungkin dengan Presiden Trump. Baiklah, saya setuju dengan itu. Saya tidak pernah berkata walau sesaat pun bahwa Netanyahu tersalah percaturan. Tidak sama sekali. Di sini, ini bukan salah Netanyahu. Dan ya, Trump, tiada kawan yang lebih baik kepada Israel selain Trump. Dan bukan sahaja kepada Israel, tetapi juga kepada orang Yahudi. Dia telah melakukan lebih banyak untuk memerangi peningkatan antisemitisme di Amerika Syarikat berbanding sesiapa pun. Dan dia memang serius tentang hal ini. Saya tidak ragu-ragu. Dan seperti yang saya katakan, situasi yang telah dia letakkan Netanyahu itulah yang saya kritik, bukan Netanyahu. Kerana apa yang berlaku, dia kini mengatakan perkara seperti kitaran keganasan atau apa yang berlaku dalam rundingan itu sejak rejim Iran mengatakan Israel perlu keluar dari Lubnan. Anda betul tentang apa yang Anda katakan mengenai zon penampan? Baiklah, Anda memang betul. Ini bukan salah Netanyahu. Jika IAS memutuskan untuk tunduk kepada tuntutan tertentu oleh golongan Islamis. Dan kemudian, apa yang Netanyahu akan lakukan pada satu ketika? Sekarang, saya takut untuk membayangkan apa yang akan berlaku kerana Anda betul. Netanyahu tidak boleh berkata, baiklah, kami akan menarik balik tentara kami dari Lubnan. Dia belum pernah berkata begitu. Dan ya, itu benar. Kadang-kadang dia perlu memberitahu tentara supaya mengurangkan tindakan mereka. Katakanlah begitu. Saya tidak mengkritik Perdana Menteri Netanyahu walau sesaat pun. Saya rasa dia berada dalam kedudukan yang sangat sukar. Kerana, suami dan istri. Analogi yang lebih baik ialah suami dan istri yang saling menyayangi dan semuanya berjalan dengan baik. Dan suami itu bangun pada suatu pagi dan berkata, saya tak cintakan awak dan nafas awak berbau dan saya nak tinggalkan awak. Saya pun tak kenal awak. Siapa sebenarnya awak ni? Itu ia terasa sangat. Ia hampir terasa pribadi. Ia terasa menyakitkan. Saya tahu hubungan antara bangsa. Tapi awak kena akui yang ia terasa seperti perubahan mendadak. Sekarang, apa yang sesetengah orang katakan, orang-orang yang, dan sesetengah orang, saya akan kata, penyokong Trump kata, tidak, ini semua adalah helah. Dia sedang memberi awak tahu Republik Islam peluang. Dan akhirnya, selepas sambutan 4 Julai, ulang tahun ke-250, dan mungkin selepas pilihan raya pertengahan penggal atau apa-apa sahaja, dia tidak akan bertolak ansur dengannya. Dan dia akan ubah nadanya terhadap Israel. Kita tidak tahu. Tapi saya boleh beritahu pendapat saya tentang nasihat yang dia terima. Pada pendapat saya, sangat teruk. Melihat dari respons di media sosial. Bukan dari Groypers, dari konservatif yang memang menyokong Trump sepenuhnya, yang kecewa. Dan saya akan jelaskan maksud saya. Nampaknya dia mendapat nasihat daripada ketua kaki tangannya, Suzy Wiles, bahawa jika dia tidak hentikan semua hal berkaitan perang ini dan Selat Hormuz. Anda tahu apa yang Anda panggil embargo, sekatan terhadap kepentingan Iran, dia, Republikan akan kalah dalam pilihan raya pertengahan penggal. Inilah yang diberitahu kepadanya. Dan banyak perkara yang dia lakukan berkaitan dengan nasihat itu. Tetapi sebenarnya ramai di antara kami, termasuk saya sendiri, yang percaya bahawa ia adalah sebaliknya. Bahawa penyokongnya dan rakyat Amerika memang tidak suka perang, tetapi mereka lebih tidak suka kalah dalam perang. Dan sudah tentu bukan kepada golongan Islamis yang kejam itu. Jadi saya berpendapat bahawa dia mengambil dasar yang bertentangan untuk membantu Parti Republikan dalam pilihan raya pertengahan penggal. Jadi, kita kena tunggu dan lihat. Tetapi akhirnya, itu keputusan dia, betul? Dia yang membuat keputusan dasar. Sekarang kita sudah sampai ke penghujung podcast kita. Dan kita sentiasa akhiri dengan politik Israel dan kita masih belum ada tarikh pilihan raya. Tetapi kerana kita masih belum ada tarikh, kita tahu ia akan berlangsung pada penghujung Oktober, sama ada 20 Oktober atau 27 Oktober.
Tetapi menarik untuk difikirkan bagaimana kekecohan ini, ketegangan baru dalam hubungan antara pejabat Perdana Menteri Israel dan Rumah Putih di Amerika Syarikat. Bagaimana perkara itu memberi kesan kepada Netanyahu apabila kita menuju ke pilihan raya di Israel? Untuk dirinya sendiri, untuk partinya sendiri, ya, pilihan rayanya sendiri. Kerana salah satu kelebihan Netanyahu ialah dia merupakan seorang kawan dan mempunyai komunikasi langsung serta persefahaman dengan Presiden Amerika Syarikat. Dan saya rasa bagi sesetengah pengundi Israel, itu adalah sebab untuk mengundi Netanyahu. Ada juga sebab-sebab lain. Tetapi mereka kata dia adalah seorang yang didengari oleh Presiden. Dan jika hubungan itu dianggap sama ada betul atau tidak, tetapi jika pengundi melihat ada masalah dalam hubungan Trump-Netanyahu, Ruthie, adakah awak fikir itu boleh menjejaskan peluang Netanyahu untuk dipilih semula? Iya mungkin, tetapi awak tahu ada juga cadangan sebaliknya. Dan saya agak percaya pada yang itu, yaitu kes sebaliknya. Dan maksudnya ialah, jika Presiden Trump mula menentang Netanyahu, kita perlukan Netanyahu lebih daripada sebelumnya untuk mengharungi apa yang bakal berlaku. Sebab saya nak beritahu awak sesuatu. Kita tahu banyak perkara. Awak dan saya kedua-duanya. Kita kenal orang yang sayang Netanyahu. Kita juga kenal orang yang benci Netanyahu. Kita kenal orang yang rasa terhadap beliau seperti mana rakyat Amerika rasa terhadap Trump. Mereka masih memilih beliau, tapi mereka tidak terlalu meminatinya. Macam itulah. Awak tahu semua jenis pandangan. Tapi saya nak beritahu satu perkara. Semua orang tahu, walaupun yang tak mahu mengaku, bahawa ini adalah seorang pemimpin yang tiada tandingan. Dan kalau beliau tidak berkuasa selepas 7 Oktober, lupakan apa yang berlaku sebelum itu. Sebab ramai suka salahkan beliau untuk perkara itu. Kita sebenarnya akan menghadapi masalah besar. Dan saya nak beritahu, saya rasa kalau Trump tinggalkan Israel, saya tak rasa itu akan berlaku juga. Tapi anda tahu, perasaan itu ia memang buat kita rasa gelisah. Dan sebenarnya pilihan raya kita akan berlaku kira-kira seminggu sebelum pilihan raya pertengahan penggal. Jadi semuanya sangat dekat, sangat hampir. Saya rasa kebanyakan rakyat Israel akan rasa bahawa jika Trump masih, anda tahu, meminati Israel, siapapun Perdana Menteri sebenarnya tidak begitu penting. Jika dia berpaling daripada Israel, kita akan perlukan Netanyahu lebih daripada sebelumnya. Jadi saya akan beritahu anda sekarang. Adakah anda fikir itu benar? Saya akan uruskan hal politik dan bukan dengan Presiden, bukan isinya. Dan politiknya ialah lawan-lawan Netanyahu, apa saja yang dia buat, dia tetap salah. Betul? Betul. Jadi kalau dia bergaduh dengan Presiden, mereka akan kata, kamu cakap dia kawan baik kamu, tapi sekarang kamu bergaduh. Dan kalau dia setuju dengan Presiden, mereka akan kata, sekarang kamu tahu. Hamba dia. Ya, Kamu anjing suruhan dia. kamu akan kata dalam bahasa Ibrani kan? Kamu buat apa saja yang dia suruh. Trump kata, lompat. Dan kamu tanya, setinggi mana? Setinggi mana? Betul. Jadi, tapi soalan saya bukan untuk orang yang tak akan undi Netanyahu. Sebab mereka akan kritik apa saja yang dia buat. Betul. Adakah ada sebahagian rakyat yang berada di tengah-tengah yang mungkin akan undi dia atau mungkin tidak? Yang sekali lagi, hubungan dia dengan Trump dilihat sebagai aset negara. Dan jika dia tidak dilihat mempunyai hubungan itu, ia tidak bermakna tiada. Anda tahu, jika anda mempertahankan Trump dalam sesuatu perkara yang 90% rakyat Israel fikir betul, mungkin itu cara untuk memerintah, saya rasa. Tetapi kita perlu tunggu dan lihat. Saya harap, saya berdoa bahawa ini hanyalah kekecohan kecil. Adakah itu perkataan yang sesuai? Dan kemudian kita akan kembali kepada hubungan kerjasama yang sangat kukuh tidak lama lagi. Saya harap itu benar. Tetapi seperti anda, saya tidak boleh 100% pasti bahawa itu benar. Baiklah, sekurang-kurangnya kita boleh akhiri dengan satu perkara yang kita berdua setuju, iaitu doa yang sama. Mari kita katakan begitu. Dan saya tak sabar untuk jumpa anda minggu depan di studio kami di JNS. Dan kemudian kita juga boleh bincangkan persidangan hebat ini yang kita masih jalankan. Ia masih berlangsung. Saya tak sabar untuk bercakap dengan anda lagi nanti.